Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firman. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di firdausmu. Ku seru Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita
ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terlebih dahulu yang Ustazah hormati, lagi segani iaitu yang di-Pertua Perkim bahagian wilayah Persekutuan yang berbahagia Ustaz Datuk Nakhai. Seluruh ahli jawatankuasa Perkim bahagian wilayah Persekutuan, Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat budiman, apa khabar semua pada malam ini? Ya, mudah-mudahan semua kita beroleh afiah, beroleh kesejahteraan, beroleh rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Ustazah dapati di sini ya dekat ruangan komen di Facebook. Masya Allah ada kekanda Ustazah ni sahabat dunia akhirat. Ya, yang berbahagia Puan Miskiah ada, Puan Naha binti Ismail juga ada bersama-sama pada malam ini. Masya Allah, apa khabar Puan Ernawati Yunus, selalu sangat bersama-sama dalam kuliah ilmu. Encik Latif, Masya Allah, apa khabar semua? Encik Mantul, kental, kebal, Masya Allah ya. Is watching ni, sedang menonton juga, sedang bersama-sama dengan kita semua. Puan Najihah Ghazali, Encik Usman, ya semua sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustazah harap ya sahabat-sahabat sekalian sambil mendengar ya pengisian yang insya-Allah mudah-mudahan baik untuk kita semua, dalam masa yang sama kita tekan butang share supaya sahabat-sahabat kita, terutama adik-beradik kita, ya selalu saya tekankan adik-beradik, ya kita mungkin boleh share macam-macam. Share handbag ada, ya share baju, share tudung. Sekarang kita share ya pengisian-pengisian ilmu insya-Allah. Jadi share dengan adik-beradik, dengan rakan sekerja, dengan sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kehidupan kita, barakah hidup kita. Masa kita ataupun umur kita yang berkat ni, bila mana insya-Allah kita dapat buat sesuatu pada satu masa yang tertentu, tapi masya-Allah manfaatnya luas, manfaatnya besar. Ustazah tadi pun mesej dekat tim media, ya dekat sahabat yang menguruskan media Ustazah ni. Hari ni masya-Allah ya, pagi, petang, malam kan ya. Jadi Ustazah hanya boleh kata alhamdulillah, mudah-mudahan ya semua kuliah-kuliah yang kita letakkan dalam Facebook ini, ya dalam macam-macam medium lah, platform ya, YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan itulah merupakan jariah, masa yang Ustazah, masa yang bahagian media, masa yang kita semua tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, masa yang kita semua tak dapat beramal lagi dah. Kita berharap perkongsian-perkongsian ilmu yang mengajak manusia ke jalan Allah. Inilah mudah-mudahan ia memberikan jariah yang besar kepada kita, iaitu ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ya malam ini kita mengambil masa tidaklah lama sangat ya untuk kita berbicara tentang tajuk bernaung di bawah rahmatnya. Dan program kita pada malam ini ia adalah di bawah anjuran Perkim bahagian wilayah Persekutuan, di mana Ustazah juga merupakan salah seorang daripada ahli jawatan kuasanya. Jadi ya alhamdulillah, bersyukur sangat pada Allah sebab dapat mengelolakan program pada malam ini sebagai satu usaha Ustazah juga ya, bersama-sama untuk Perkim ya, khususnya Perkim bahagian wilayah Persekutuan ya, untuk kebaikan kita bersama insya-Allah. Tajuk kita malam ni sahabat-sahabat sekalian ialah bernaung di bawah rahmatnya. InsyaAllah pada malam ini Ustazah akan kongsikan ya untuk kita semua sepotong ataupun sebuah doa daripada Nabi SAW. Ya, doa yang berkait dengan rahmat Allah. Ya, permohonan kita mohon daripada Allah agar Allah beri rahmat kepada kita. Dan daripada doa tersebut sahabat-sahabat sekalian, kita akan melihat bagaimana rahmat ini, kepentingan rahmat, peranan rahmat dalam kehidupan kita. Masya Allah, terkumpul di dalam doa yang bakal Ustazah kongsikan ya sebentar lagi insya-Allah. Apapun sahabat-sahabat sekalian ya, sebelum kita kongsikan doa-doa tersebut ya,
Dan tuan-puan masih lagi berpeluang ya untuk sharekan dengan sahabat-sahabat, dengan adik-beradik, biar masing-masing dapat juga mencatat doa ini. Ya, Ustazah nak menyebut dahulu sepotong hadis Nabi SAW, iaitu hadis Imam Al-Bukhari ya, yang berbunyi, "La yudkhila ahadakumul jannah amaluhu, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih." Maksudnya, seseorang tidak akan dimasukkan ke syurga dengan sebab amalannya. Sahabat lantas bertanya kepada Nabi SAW. Ya, sebab bila mendengar ya seseorang tidak akan masuk syurga sebab amalan, jadi suspend juga. Nak tahu juga, tak masuk syurga sebab amalan. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah?" Qala, Nabi bersabda, "Wala ana, bahkan aku juga, illa ayyataghammadani Allah birahmatih, kecuali dengan limpahan rahmat dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla." Kita kena faham maksud hadis ni baik-baik, sahabat-sahabat sekalian. Bukan bermakna kita tak perlu beramal. Ya, beramal, wa qul i'malu, maka beramallah dan katakanlah supaya beramallah kamu sekalian. Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat amalan kita itu. Ya, Allah perintahkan untuk kita beramal. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, jangan kita fikirkan bahawa saya masuk syurga sebab tengoklah tahajud saya banyak mana, tengoklah sedekah saya banyak mana, ya tengoklah amar makruf nahi mungkar yang saya buat. Tidak tuan-puan sekalian. Ya, kita beramal kerana kita adalah hamba Allah yang menunaikan titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi untuk perasan dengan amal tu kita boleh masuk syurga, itu adalah ditegah dalam agama kita. Pernah satu kisah tuan-puan sekalian dalam satu riwayat. Seorang laki-laki yang seumur hayat hidup dia beribadah saja kepada Allah. Dia tak buat benda lain, dia ibadah saja. Ibadah. Tidur, makan, ibadah. Allah bekalkan kepada dia satu benih, ya, kalau tak silap ustazah, benih buah delima tuan-puan sekalian. Ya, bila dia tanam saja benih buah delima tu tuan-puan sekalian, tumbuhlah buah. Yang dengan buah itulah dia makan. Ya, hari-hari dia makan buah tersebut. Kemudian dia hanya ibadah. Dia puasa siang hari, kemudian dia berbuka, malam dia penuhi dengan ibadah, ya solat dan sebagainya. Dia ibadah. Sehinggalah ditanyakan kepadanya, ya, kalaulah kamu diberikan pilihan untuk masuk syurga, ya Allah tanyakan kepadanya, ini cerita gambaran bagaimana sebuah kehidupan akhirat kelak. Seorang laki-laki yang ditanya kepadanya, bagaimana kamu kalau diberikan pilihan, kamu nak masuk syurga sebab amalan-amalan kamu, seumur hayat kamu beramal, ataupun kamu masuk syurga kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu apa laki-laki ni jawab? Saya nak masuk syurga kerana amalan-amalan saya. Bukan sikit amalannya. Tulal hayah, sepanjang hidup dia beramal. Ya, dia beribadah kepada Allah. Lalu dia pilih, saya nak masuk syurga kerana amalan saya. Lalu apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian? Ya, Allah nyatakan, Allah tempelak kepada orang yang seperti ini dengan mengatakan bagaimana kamu nak masuk syurga kerana amalan kamu, seluruh amalan yang kamu lakukan sepanjang hayat kamu nak membalas, ya, nak membalas sebelah mata pun belum tentu boleh kamu membalas nikmat sebelah mata. Lalu bagaimana untuk syurga dengan segala kenikmatannya? Lalu bagaimana dengan nikmat syurga yang kekal abadi? Kamu fikir kamu boleh bayar dengan amalan-amalan kamu sepanjang hayat kamu? Kalla, sama sekali tidak. Jadi ini satu gambaran tuan-tuan muslimin muslimat sekalian bahawa ya bagaimana dalam agama, dalam Islam, kita ini nak kena meletakkan dalam jiwa kita keinginan, harapan yang besar sekali kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, ya kita diajar untuk berdoa. Ini kalau kita rujuk kepada Al-Quran. Ya, satu doa di mana doa ini tuan-puan sekalian adalah doa yang kita kena beramal masa kita hidup dan juga ya kita berdoa agar masa kita di atas pelantar kematian tuan-puan sekalian, mudah-mudahan hati kita masih boleh berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan juga anak cucu kita, ya saudara mara kita, suami kita, isteri kita boleh tolong doakan kita dengan doa yang seperti ini.
ketika mana kita berada di atas pelantar kematian. Bagaimana bunyi doanya sahabat-sahabat sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami. Jangan engkau kecundangkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisi engkau. Kerana sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi kurnia. Sahabat-sahabat sekalian, ia bercakap dalam kehidupan harian kita sahabat-sahabat. Kita ada anak, kita ada pasangan, kita ada keluarga, kita ada adik-beradik. Kadang-kadang kita pun dapat tengok kehidupan jiran tetangga kita. Di kampung, di tempat kita tinggal sekarang. Mungkin sahabat-sahabat timbul kadang-kadang dalam hati kita macam kita berharap sangat. Kita berharap apa? Ya Allah, baikilah kelemahan kita dan kelemahan orang lain, anak-anak kita, pasangan kita, adik-beradik kita. Ya Allah, lompong-lompong tu tutuplah ya Allah, tutuplah keaiban dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ketika mana kita nak minta, Tuan Puan sekalian, ataupun kita nak berperanan untuk membantu tarbiyah anak kita, tarbiyah pasangan, tarbiyah adik-beradik kita, maka kunci yang paling mahal sekali adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang kita sayang ini. Kalau tidak ada rahmat Allah, sahabat-sahabat sekalian, Allahu Akbar, alangkah susahnya untuk kita memperbaiki keadaan-keadaan tersebut. Tak mampu. Tak ada rahmat Allah, rasa macam tak tertolongkan kita ni. Kita tak boleh buat apa-apa untuk anak-anak, tak boleh buat apa-apa pada anak-anak, pada pasangan, pada adik-adik, tak boleh. Ustaz pernah ada satu orang hamba Allah. Satu orang hamba Allah, dia sedih sangat hati dia. Dan dia telah bercerita dengan ustazah. Kesedihan dia apa? Kesedihan dia bila dia tahu jiran yang dia main daripada kecil, ada hubungan keluarga juga daripada kecil. Main sama-sama, main pasir lah, main apalah. Tapi dia tahu bahawa sampai ke usia tua, jiran tu tak solat. Jiran tu tak solat sampai usia tua. Dia menangis. Mengadu, bercerita dengan ustazah. Macam mana nak buatlah, nak buat macam manalah. Saya tahu, saya telah mengenali seseorang. Kawan saya main pasir masa kecil. Masa remaja. Main galah panjang, main macam-macam. Kawan saya. Tapi saya tahu bahawa sampai ke hari ini, sampai usianya pun dah 50-an tuan-puan sekalian, tapi dia tak solat. Saya balik rumah tanya pada mak ayah dia solat tak? Tak solat. Dia tahu tak solat? Tak tahulah. Tak tahulah dia tahu ke tak tahu. Tu jawapan daripada keluarga dia. Maknanya merintih hati sahabat ni, mengenangkan jiran dia tak solat. Apa yang boleh Ustaz katakan? Kepada dia, dalam keadaan dia duduk jauh, jiran tu pun jiran kampung tuan-puan sekalian, rumah kampung sana. Boleh kita katakan, kita usaha bercakap dengan ahli keluarganya dan selebihnya tuan-puan sekalian, berdoalah, mohon agar Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang seperti ini. Kita juga memerlukan rahmat Allah. Kita semua memerlukan rahmat Allah. InsyaAllah dengan rahmat Allah tuan-puan sekalian, banyak perkara, seluruh perkara insyaAllah akan dapat kita perbaiki menjadi lebih baik. Ustazah nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doa yang telah Ustazah sebutkan tadi. Di mana doa ini tuan-puan sekalian, kalau kita tengok pada status hadis yang membicarakan tentang doa ini, Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW dan keluarga baginda setelah solat sunat qabliyah fajar, maka Nabi akan berdoa seperti doa ini. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Apakah kita tidak boleh beramal dengan doa-doa yang terkandung dalam hadis dhaif? Jawapannya boleh. Sebab ia adalah doa. Doa yang baik-baik. Kita mintalah doa-doa yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doanya sahabat-sahabat sekalian ialah, Ustazah suka doa ni sebab doa ni macam memberi petunjuk tentang bagaimana rahmat itu terlalu penting dalam hidup kita. Ustazah bacakan. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'fi wa taruddu biha ulfati
tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Itu doanya. Maksudnya ialah, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat daripada sisimu, yang dengan rahmatmu itu, ya Allah, engkau memimpin hatiku, mengumpulkan yang berselerak daripadaku, memperbaiki apa yang kusut padaku, mengembalikan padaku kesenanganku, memperbaiki agamaku, menjaga batinku dari sifat-sifat buruk dan menghiasi dengan sifat-sifat yang baik, mengangkat lahiriahku dengan amal yang baik, mensucikan amalku dari hal-hal yang merosakkan, memutihkan wajahku, mengilhamkan kepadaku petunjuk dan menjagaku dari segala perkara-perkara yang jelek. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ya, pada doa ini menggambarkan macam mana rahmat yang luas, rahmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dengan rahmat tersebutlah Allah pimpin hati kita untuk sentiasa, ya, terhala, tertuju hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat itulah Allah memperbaiki segala kekusutan dalam hidup kita. Masya Allah, bukan sikit tuan-puan sekalian, kekusutan dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang buntu. Ada banyak perkara yang Masya Allah tersimpul. Tak tahu macam nak buka simpulan-simpulan tu. Ustazah memang agak kerap mendengar, ya, masalah. Kadang-kadang ialah, ya, orang nak luah perasaan. Ya. Ustazah bukan boleh tolong sangat pun. Tolong dengar sajalah, ya, dengan izin Allah. Dan tolong doakan. Kadang-kadang bila kita mendengar, ya, masalah-masalah, ujian-ujian sahabat-sahabat kita, jangan kata mereka buntu. Kita yang mendengar pun terasa macam, ya Allah, macam mana aku nak bantu? Kita pun tak tahu nak merungkai. Ya, nak merungkai masalah-masalah yang berlaku pada sahabat-sahabat kita. Tapi insya-Allah, yakinlah, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki kusut yang ada pada kita. Dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan pada kita kesenangan hidup kita. Memperbaiki agama kita, menjaga batin kita, menjaga lahiriah kita, supaya kedua-duanya, yang zahir maupun yang batin, sama-sama berada dalam kebaikan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla dapat mensucikan amalan-amalan kita daripada hal-hal yang rosak. Amal ni tuan-puan sekalian, dia mudah rosak. Yang amal kita buat, sedekah, Masya Allah bagus sedekah. Ya, bagus orang yang sedekah. Tapi kita kena bersungguh-sungguh menjaga sedekah kita itu lebih daripada bersungguh-sungguhnya kita menyuruh diri kita untuk sedekah. Kita nak sedekah pun kadang-kadang payah juga, ya. Nak sedekah pun payah. Ada masanya lah, ya, sedekah sikit-sikit senang, sedekah yang banyak-banyak tu payah juga. Kita pun mujahadah, sedekahlah, sedekah ni akan memadamkan api neraka, sedekah ni besok, ya, sedekah pada orang miskin tu jadi kenderaan yang bawa kita punya harta sampai akhirat, nilainya tu. Macam-macam kita motivate diri kita, mujahadah untuk keluar sedekah. Alhamdulillah akhirnya kita keluar sedekah. Tapi ingat tuan-puan sekalian, selepas kita bagi sedekah, kita nak jaga amalan sedekah tadi lebih kena bersungguh-sungguh lagi daripada mujahadah kita untuk keluar sedekah tadi. Mujahadah pula, tak apalah, ya, tak payahlah kita mendabik dada, kononnya kitalah yang dermawan. Jagalah hati, bisikan-bisikan syaitan nafsu ni macam-macam ni cakap kat kita ni, jaga. Patut istighfar. Patut taubat. Patut banyak selawat. Dan di antara lain ialah dengan memohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Kerana dengan rahmat Allah, insya-Allah Allah mensucikan amalan-amalan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan. Banyak perkara merosakkan. Sum'ah, ya, buat amal nak nama, buat amal nak pandangan manusia. Masya Allah, Allah takkan terima amalan-amalan yang seperti itu. Ya, sebab akhirat besok soalannya Allah akan tanya, kamu buat sebab siapa? Kamu buat kerana siapa? Ambil contohlah, katalah ustazah buat kerana tuan-tuan. Ya, katalah ustazah buat kerana Puan Rabiah.
Ustazah buat kerana Encik Nasir contohnya, akhirat besok Allah suruh cari, pergi carilah Encik Nasir. Pergi carilah Puan Robiah. Tanyalah kok Puan Robiah boleh bagi kamu apa-apa. Sebab kamu buat pun kerana dia. Pergilah cari Encik Nasir akhirat besok. Sebab apa? Sebab kamu buat kerana dia. Mintalah ganjaran daripada dia. Mintalah balasan daripada dia. Allahu Akbar. Ia adalah perkara yang sangat mendukacitakan. Kemalangan yang sangat besar berlaku akhirat besok. Sedangkan tak ada orang yang memiliki apa-apa. Limanil mulk liyaum. Ya, untuk siapakah kerajaan, pemerintahan, kekuasaan pada hari ini? Jawabnya adalah lillahil wahidil qahar. Hanya pada Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Tak ada pada orang lain. Tapi dek kerana amalan kita masa kat dunia dulu amalan yang tidak suci, tidak bersih daripada kerosakan, lalu ia tidak memberi manfaat setelah kita mati, tuan-puan sekalian. Mohon rahmat Allah. Sebab dengan rahmat Allah, insya-Allah dapat mensucikan amal daripada hal-hal yang merosakkan. Bahkan dalam doa ini, tuan-puan sekalian, wa tubayyid biha wajhi, dan ya Allah, putihkanlah wajahku. Maknanya serikanlah wajahku, bagi cahaya, bagi nur pada wajahku. Wajah-wajah orang beriman akhirat besok, tuan-puan sekalian, bercahaya, berseri. Sampai datang orang munafik. Tengok dalam surah Al-Hadid, ya. Sampai datang orang munafik, tuan-puan sekalian, nak duduk dekat-dekat dengan orang mukmin supaya dapat iktibas, dapat percikan daripada cahaya wajah orang-orang mukmin. Ni orang munafik. Ya, naqtabis, kami nak minta sikit percikan cahaya kamu. Ya, kok dapat sikitlah tempiah cahaya tu. Nak bagi tahu hebatnya cahaya pada orang-orang mukmin akhirat kelak, tuan-puan sekalian. Sampai orang munafik yang gelap gelita ni datang nak minta cahaya sikit. Ya, dan Allah tempelak mereka. Allah letakkan penghadang pada mereka. Ya, yang memang tidak akan dapat mereka ambil cahaya daripada orang-orang beriman. Jadi kita mohon, wahai Allah, ya, perjalanan kita semua ni panjang, tuan-puan sekalian. Sekarang akan datang, bahkan ya, menempuh kematian, menempuh alam barzakh, dibangkitkan kembali di padang mahsyar, seluruhnya kita merayu dan merintih memohon rahmat Allah Azza wa Jalla. Cuba kita bangun malam-malam, ambil waktu sahur lah, waktu sahur. Ya, kita berdoa, ya Allah, bagi aku rahmat, ya Allah. Ya, contoh antara doa yang ada di sana memohon rahmat Allah. Allahumma ya awwal al-awwalin, wa ya akhir al-akhirin, wa ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin, irhamni birahmatik. Wahai Allah yang maha awal, wahai Allah yang maha akhir, wahai Allah yang maha gagah perkasa, wahai Allah yang mencintai orang-orang miskin, wahai Allah yang maha penyayang daripada semua yang penyayang, maka kasihanilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Sentiasa minta rahmat Allah. Ya Rab irhamna ya Allah, ya Rab irhamna. Ini kalau masa Ustazah belajar dekat Jordan dulu, ni selalu tengok sahabat-sahabat makcik-makcik Arab, ya, dekat masjid universiti ke, atau kita pergi Mekah, Umrah, Madinah semua kan, tuan-puan sekalian, kita akan, mungkin kita perasan, ya, orang Arab selalu, ya, apa-apa hal sikit, ya Rab irhamni ya Allah, ya Rab, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Jadikan itu macam satu kelaziman pada mulut kita, pada lisan kita. Gantikan perkataan-perkataan lain yang tak baik, perkataan-perkataan lain yang tak ada nilai ataupun tak mengandungi makna yang besar. Ya, macam-macam lah. Oh, pocot lah, apalah segala macam. Ya, membebel lah. Kadang-kadang bila kita risau, kita luahkan kerisauan tu. Macam mana ni, macam mana? Macam-macam lah cara kita meluahkan kerisauan. Gantikan dengan apa? Ya Rab, ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Pernah saya kongsikan sebelum ni, tuan-puan sekalian, ya. Kalau misal kata kita terasa hati ke, ya, dengan suami ke, dengan anak-anak ke, ataupun dengan isteri kan, ya, kadang-kadang bila kita dalam keadaan yang kecil hati, marah, ya, mudah juga perkataan-perkataan yang mungkin memberikan kesan yang tak baik sebenarnya. Tak baik pada anak yang mendengar, ya, banyak benda tak baik yang keluar daripada lisan kita. Jadi lebih baik kita gantikan dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nak baca untuk ramai, Rabbighfir lana warhamna wa tub alayna. Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alayna.
Pendek aja tuan-puan. Allahumma ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, warhamna, rahmatilah kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Jadi kita memang kadang-kadang nak meluah tu macam-macam cara, tapi kita nak bantuan daripada Allah. Ya, kita nak supaya ada ketepatan pada apa yang kita cakap, ya, pada apa tindakan yang kita buat. Jadi cepat-cepat kita pintas nafsu kita tu, pintas bisikan-bisikan halus syaitan dan sebagainya dengan apa? Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Mungkin ada sebahagian dah beramal tapi lepas tu lupa. Ya, ustazah pun kadang-kadang lupa juga, ya. Tapi kadang-kadang inilah cara Allah nak ingatkan kita balik, ya. Teringat masa ceramah, lepas ni nak beramal betul-betul ni. Ya, kena start beramal balik. Ada apa-apa hal tak kena, Allahumma ghfir lana warhamna wa tub alaina. Supaya ya kita itu diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah untuk menguruskan apa jua situasi dalam kehidupan dengan rasyada, dengan keputusan yang bijak, yang tepat, yang hikmah. Itu pun ada doa dalam surah Al-Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tengok kita minta rahmat kan? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tunjukkanlah kepada kami dalam segala urusan kami hidayah, petunjuk, supaya apa yang kita buat ni bagus implikasi dia, tepat. Ya Allah sayang kepada kita, Allah redha kepada apa jua tindakan yang kita lakukan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, insya-Allah mungkin boleh dikongsikan nanti doa-doa ini dalam Facebook page Ustazah, insya-Allah. Ya, kita akan kongsikan doa, kita tepek kat situ doa. Dan sebagai akhirnya sahabat-sahabat sekalian, Ustazah ingin membacakan ya beberapa nasihat dalam kitab Hilyatul Awliya. Kun rahiman, takun muhabbaban ilan nas. Jadilah anda orang yang penyayang, yang mudah berikan rahmat kepada orang lain. Ya, rahiman maknanya yang mudah saja nak sayang pada orang tu, mudah nak memberikan kebaikan, ya. Maka kalau itulah kita tuan-puan sekalian, muhabbaban, takun muhabbaban ilan nas, maka anda akan dicintai oleh manusia. Warda bima qasamallahu laka minar rizqi, senangkanlah hati anda atas rezeki pemberian Allah. Takun ghaniyya, anda akan menjadi kaya. Wa tawakkal 'ala Allah, dan pasrahkanlah diri, gantungkanlah diri kepada Allah. Takun qawiyya, anda akan menjadi kuat. Wala tunazi' ahlad dunya fi dunyahum yuhibbukallah, jangan berselisih dengan pemuja dunia, anda akan dicintai Allah dan dicintai penduduk bumi. Sekian sahabat-sahabat sekalian, ya, waktu isyak pun dah masuk dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ampun maaf daripada Ustazah, anda kata ada salah silap dalam kuliah maghrib kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku
Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali.